Boleh tak kita cerita sedikit, Dr. Jamil, tentang beralihnya zaman? Beralihnya zaman. Ha, dari zaman peperiksaan ke zaman pentaksiran. Okey. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Dalam episod 68 ya. Welcome. Selamat datang Dr. Jamil. Kesempatan. Alhamdulillah. Gini Dr. Jamil ya. Cantik baju kita, batik ni. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama pula, kebetulan. Okey. Kita cerita pasal apa ya? Itulah, hari itu kita pakai baju lain, hari ini pakai baju lain. Itu apa tuh? Perubahan ya? Ya, perubahan. Peralihan. Okay, boleh tak kita cerita sedikit, Dr. Jamil, tentang beralihnya zaman? Beralihnya zaman. Dari zaman peperiksaan ke zaman pentaksiran. Okey, boleh. Sebab ada yang tak menyedari tau. Zaman ni dah berubah ni, ada yang tak menyedari tau. Maknanya dia terus duduk dalam zaman itu juga. Okey. Zaman ini maksudnya adakah dunia sekarang sudah berubah dari peperiksaan ke pentaksiran ataupun bagaimana, Dr. Koris? Iya, dunia diubah, bukan berubah. Oh, diubah. Okey, kalau kita tengok dalam abad 18-19, dia memang dikuasai oleh peperiksaan, khususnya peperiksaan awam. Yep. Peperiksaan awam itu mempengaruhi pendidikan sampai ke suatu tahap orang rasa resah sebab pendidikan menjadi kecil ataupun pendidikan itu dipengaruhi oleh peperiksaan awam. Dr. Kri, kalau boleh saya sikit sebelum apa ni, kalau Dr. Kri kalau dulu tu sebenarnya peperiksaan ini kalau kita lihat dalam tamadun Cina 2500 tahun dahulu. Iya, betul. 2500 tahun dahulu bukan saja tahun 18 something, tetapi 2500 tahun dahulu dah ada peperiksaan ni, Dr. Kri sebenarnya. Iya, betul. Dalam dinasti Ming, dinasti Tang, itu sudah ada 2200, ada yang mengatakan 4500 tahun dahulu. Peperiksaan digunakan oleh Maharaja Cina, Maharaja Ming contohnya, untuk memilih apa sahaja pekerjaan di bawah Maharaja itu, iaitu untuk melantik katalah ketua setiausaha negara, untuk melantik ketua turus angkatan tentera, untuk melantik ketua polis negara, untuk melantik apa sahaja pelantikan di bawah Maharaja pada itu melalui peperiksaan. Lama. Keputusan peperiksaan tu menentukan dia boleh ke tidak jadi. Ya, betul. Dan peperiksaannya dia berdasarkan kepada apa ni, kitab yang ditulis oleh Lao Tzu dan sebagainya, dan DP peperiksaan tu dia mengikut format yang tertentu saja. Format peperiksaannya dia kena membuat esei. Kalau nak menjadi ketua setiausaha ataupun menjadi pengarah atau menjadi jawatan yang paling tinggi lah di dalam kerajaan Maharaja Ming itu, dia buat peperiksaan, contohnya bagaimanakah untuk mentadbir negara ini dengan baik. Dia buat satu pertandingan, tapi pertandingan bentuk menulis esei. Eseinya mesti ada 8 tulisan Cina kan dia tegak tu, Dr. Tadi. Tegak gitu. Mesti ada 8 kaki. Dia panggil 8 kaki. Gitu 8. Tak cukup, bawah lagi. 8 sampai gitu. Jadi akan dilihat esei siapakah yang paling baik. Nanti esei itu akan diumumkan, dan orang yang berjaya mendapat markah yang tertinggi itu akan bila balik kampung dia akan diraikan. Akan diraikan dengan menaikkan bendera. Dengan menaikkan bendera dan dia kepercayaan dia bendera itu kalau tak naik dia naik-naikkan jatuh. Waduh. Naik-naikkan jatuh. Walaupun dah lepas peperiksaan tu. Walaupun dah peperiksaan apa? So
dia akan kepercayaan mereka ialah uh, budak dia tadi anak haram. Yo, Mak bapaknya. Astagfirullah. Sehingga satu ketika ada dalam cerita dalam sejarah Hmm. peperiksaan ini ada dalam buku apa dia tuliskan itu, terpaksa mak bapaknya membuat confession bahawa saya dulu bila sebelum dapat anak saya tidak bernikah secara sah. So anak ni anak yang luar ni. Jadi terpaksalah bila diberi pengakuan oleh ibu bapanya, barulah dia dapat bendera tu naik. Dan dia disiarkan sebagai pemenang lah. Itu asal-usul peperiksaan. Waduh. Dan benda itu berjalan 2000 tahun lebih sehingga baru-baru ini dirasakan peperiksaan tu. Sebab peperiksaan tu Dr. Jamil kan kadang kita belajar matematik tu 11 tahun, periksanya cuma 3 jam. Ya. Betul. Skopnya kecil. So dan semua usaha di sekolah tu menyediakan anak-anak tu untuk periksa saja. So perkembangan itu. Dan bukan itu sahaja Dr. Kodri. Punyalah seksanya nak duduk periksa tu, peperiksaan itu dibuat di dalam satu sel, macam penjara. Setiap calon itu dimasukkan dalam satu cubicle, duduk situ tak boleh keluar 3 hari 3 malam. Membuat esei tu. Dan kalau dia dapati menipu, ada menipu dulu pun. Dalam kan kalau menipu, cara menipunya ada yang di nota masukkan ke dalam melalui di dalam penjara kan, campakkan. Dan hukumannya ialah dipasung. Dipasung kaki dan tangan tu dan diletakkan situ selama beberapa hari. Seksanya orang dulu menduduki peperiksaan. Masih sampai sekarang masih ada juga. Masih ada kan? Coba kalau ditangkap meniru apa jadi? Lebih kurang dipasung juga. Taklah sampai dipasung. Tetapi keputusan tidak keluar. Dan tidak digunakan mengambil peperiksaan selama beberapa tahun. Betul. Itu. So peperiksaan ini Dr. Jamil kadang-kadang sampai ke stage menakutkan. Okey, apa yang dipikir oleh manusia sekarang ni, takkanlah hanya peperiksaan itu saja yang digunakan untuk menentukan. Takkanlah peperiksaan itu saja. Sebab skopnya kecil. Skopnya kecil. Lepas tu peperiksaan tu kan jadi macam competition kan. Macam pertandingan. Tidak boleh ke dibesarkan. Sedangkan pendidikan itu adakah semestinya pertandingan? Pendidikan bukan pertandingan. Betul. So di sinilah permulaan berkalihnya zaman. Dari zaman peperiksaan kepada suatu zaman yang disebut sebagai zaman pentaksiran. Okey, apa beza Dr. Kri? Bila zaman pentaksiran macam yang kita cerita itu, pentaksiran ialah kumpul data buat makna. Maknanya diluaskan cakupan, diluaskan perkara yang ditaksir itu kepada perkara-perkara yang tidak boleh ditaksir dalam peperiksaan. Sebab kenapa peperiksaan ini hanya menumpu kepada akademik je datanya. Hanya akademik. Sedangkan persekolahan atau pendidikan bukan akademik saja. Bukan. Mesti yang lain-lain juga. So yang lain-lain tu macam mana? So ini nak masukkan tu kita perluaskan dia punya platform peperiksaan kepada pentaksiran. Yang lebih luas lagi. Tapi di sini usaha kita mengubah itu ialah meletakkan peperiksaan tu dalam pentaksiran. Bukannya meninggalkan peperiksaan itu di luar. Bukan buang. So maknanya bila kita mengubah zaman ni, kita meluaskan boundary. Bukannya buka kebun lain, tinggalkan peperiksaan itu di luar. So bukan maknanya meninggalkan peperiksaan, tetapi membawa sama peperiksaan dalam suatu kebun lain yang dipanggil pentaksiran. Maknanya kalau peperiksaan itu selalunya sempit ruang lingkupnya. Maknanya hanya kepada akademik. Betul. Hanya untuk tujuan pemilihan. Hanya melibatkan perkara-perkara tertentu di dalam akademik. Betul. Hanya melibatkan badan peperiksaan sahaja. Betul. Itu kuncinya Dr. Jamil. Hanya melibatkan badan peperiksaan dan semuanya yang kita cerita validity, reliability tadi dijaga oleh badan peperiksaan secara profesional.
secara profesional. Oke. Nah, Sedangkan pendidikan itu luas cakupannya. Bukan betul, sahaja setelah anak betul, itu masuk betul. sekolah berumur 6 tahun ke 7 tahun dan seterusnya sampai Mm-mm. umur 19 tahun berhenti kalau tak masuk Betul, universiti. Dah betul, tak belajar lagi. betul. Jadi pendidikan itu kalau mengikut hadis daripada Dari mana ya? Pada buayan ke ke liang lahat. liang lahat. Oh, ya jauh tuh. Ilal mahdi ilal lahdi. Tapi Waduh. sebenarnya mahdi itu bukan buayan. Saya Heeh. rasa daripada kandungan Tunggu lagi. Oh, Daripada oh. kandungan lagi. Kalau kita lihat bagaimana orang Yahudi mendidik Hmm. anak-anak dia sejak dalam kandungan. Anak itu sudah Oh. dididik, Dr. Didik Qadri. matematik. Sudah dididik. Dia ada 3 perkara kalau boleh saya kutip lah. Orang Yahudi mendidik anak dalam kandungan itu sudah diajar music, sudah diajar matematik. Macam mana dia mengajar matematik? Ibu bapanya dia mengambil masalah-masalah matematik untuk diselesaikan bersama ibu bapanya. Apa kaitannya dengan baby di dalam kandungan itu ya? Ada rupanya. Rupanya ada. Apabila baby itu, janin itu diperdengarkan lagu-lagu yang baik, bunyi-bunyian yang baik, musik yang baik, anak itu akan tumbuh dengan baik. Apabila anak itu mak bapaknya buat matematik, ada dia punya hubungan dengan anak di dalam tu. Kemudian kalau kita mungkin Dr. kita, Jamil dulu buat kertas matematik kan? saya Anak-anaknya mesti pandai matematik kan? Oke. Kemudian yang kedua dia kata anak-anak itu bila sudah lahir nanti di sukan, dibagi aktiviti yang melibatkan psikomotor dia dan banyak lagi lah. Betul. Jadi betul. So cakupan dalam pendidikan itu bukan hanya akademik, tetapi juga luas. Oleh sebab itu tidak adil kita hanya memberi tumpuan kepada akademik saja. Ya, tidak adil. Jadi di situ maknanya orang yang terlibat saja, yang terlibat juga tidak hanya guru lah. Yes. Tidak hanya guru. Yes, di sini perlunya kita berganjak, perlunya kita di negara ini berganjak sebab dunia juga berganjak dari zaman peperiksaan ke zaman pentaksiran. Kita jangan ketinggalan ya Dr. Jamil gitu. Kat kampung kita pun jangan ketinggalan. So kita kena semua, kita kena rayulah semua ibu bapa, murid-murid semua, sedarilah wahai rakan-rakanku, kita semua sekarang ni perlu berganjak dan sudah berganjak dari zaman peperiksaan ke zaman pentaksiran. Okey, yang saya nak bawa sekarang untuk berganjak Dr. Jamil. Ada 3 pasang perkara yang perlu kita beri perhatian. Pasangan pertama, kita mesti memberi tumpuan kepada aspek standardized assessment dan standard based assessment. Cakap orang putihnya tu. Kalau cakap Melayunya ialah pentaksiran yang distandardkan dan pentaksiran berasaskan standard. Apa bezanya? Itu dia. Itu yang pertama, pasangan pertama. Pasangan yang kedua, kita juga mesti jelas tentang PBS dan PBD. PBS tu pentaksiran berasaskan sekolah, PBD tu pentaksiran bilik darjah. Kena jelas dua-dua tu. Jangan kelang-kelibut. Yang ketiga, pasangan yang kita mesti jelas ialah formatif dan sumatif. Hari ini pada 68 ni podcast episod 68 ni, boleh tak kita tumpukan kepada standardized assessment versus standard based assessment? Cuba Dr. Jamil sambut abang dia. Kalau Kita tengok pening ke tak pening ke? Pening. Standardized itu ialah kita menyamaratakan, menyetarakan pentaksiran di sekolah, di rumah, di komuniti itu sama saja. Apakah itu mungkin? Ya. Tak mungkin kan? Ya. Macam kalau kita lihat macam mana orang Yahudi mengajar anak dia, kalau Yahudi ibu lagi, tu sejak daripada dalam kandungan lagi, anak itu sudah dilatih kecerdasan sejak kandungan lagi. Jadi kalau kita standardize kan, payah tu ya. Apa yang dibuat oleh ibu di rumah Dr. Qadri dengan di rumah saya tentu tak sama. Betul. Itu maknanya menstandardizekan. Kalau 500,000 murid di peringkat SPM tu, kertas soalannya satu saja,
Itu standard base ke standardized? Standardized Itu assessment. standardized. Standardized assessment. Standardized. Tapi kalau saya ada standardnya, di sekolah saya buat pentaksiran berdasarkan standard itu, tak sama dengan sekolah lain, itu standardized ke standard base? Standard base. Standard base. Standard base. Maknanya kalau standard base nih, sekolah-sekolah boleh beza-beza. Tapi kalau standardized tuh semua orang kena sama. Boleh gitu? Tak boleh. Boleh gitu? Tak. Bezanya gitu kan? Kalau standardized tuh maknanya semua orang kena sama, standardized. Ya. Tapi kalau tiap-tiap orang boleh berbeza-beza, itu standard base, tapi berasaskan standard lah. Ya. Pelan-pelan. Sebab ini nak mengajak orang untuk dapat jelas betul antara standardized dan standard base. Kenapa Dr. Jamil? Sebab bila kita terjemahkan dalam Melayu, yang satu tu adalah pentaksiran yang distandarkan. Standard kan? Yang satu adalah pentaksiran berasaskan standard. Standard kan? Standard. Kalau kita cakap Melayu kadang-kadang boleh keliru lah Dr. Jamil. Boleh keliru kan? Betul. Yang mana satu yang distandardkan, yang mana satu berasaskan standard. Lepas tu orang tanya, kalau standardkan tu bukan berasaskan standard ke? Ada dah gitu pula. Gitu. Kalau kau standardkan, Kodri, takkan tak berasaskan standard. Tetapi kita tak reda untuk diri kita keliru dalam hal tu. Sebab akan merugikan anak-anak kita. So, Dr. Jamil, kupas sikit. Boleh tak, Doktor, saya ada bentuk pertanyaan lah. Boleh tak kalau kita kata classroom assessment? Classroom assessment tu ialah pentaksiran bilik darjah. Ya. Itu distandardkan. Atau standardized classroom assessment. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Dia okey. Kalau kita tengok classroom assessment ataupun pentaksiran bilik darjah itu adalah satu cara untuk kita membebaskan diri dari standardized. Dari standardized tu. Maknanya bila ada standardnya, guru-guru boleh membuat pentaksiran berdasarkan standard yang tak perlu sama dengan orang lain. Okey, katalah guru-guru di ini tempatnya apa Dr. Jamil? Kampung di Sawah Bernam. Tebuk Mofrad lah kata. Tebuk Mofrad. Dengan guru-guru di Datuk Manan. Perlu sama ke? Soalannya. Sebab murid-murid di Datuk Manan mungkin tidak sehebat murid-murid di Tebuk Mofrad. Ya. Keperluannya pun mungkin berbeza. Yes. Tetapi standardnya sama tau. Standardnya sama tau. Ada standardnya. Tapi jangan di-standardizkan. Ini mula bercakap nih. Okey, jangan di-standardkan tapi berasaskan standard yang sama. Akan menirukan tu. Iya. Kalau kita bertanya, saya tanyakan bentuk pertanyaan dan doktor jawab, kita nanti nampak perbezaannya. Contohnya, boleh ke kalau macam tu lembaga peperiksaan menyediakan soalan-soalan ataupun instrumen per semua sekolah di seluruh Malaysia untuk dijadikan sebagai instrumen bagi pentaksiran bilik darjah? Rugi kita. Kenapa ya? Rugi kita. Sebab disamakan bukan saja sama instrumennya. Dia punya masanya sama. Rugi kita. Pemarkahannya sama. Yes. Balik kepada asal tadi, kan kita sudah berkalih daripada zaman peperiksaan ke zaman pentaksiran. Zaman pentaksiran itu ialah memberi hak kepada sekolah-sekolah untuk come up with something untuk mentaksir anak murid dia. Tetapi kalau kita kawal, kita keluarkan soalan yang sama untuk semua sekolah, dia dah macam dulu juga. Dia punya suasana. Tak guna UPSR dimasukkan. Exactly. Itu ceritanya. Maknanya kalau dalam PBD, dalam school classroom assessment, lembaga peperiksaan atau mana-mana sajalah, bukan lembaga peperiksaan negeri ke mana kan, Negeri Selangor ni, dia keluarkan satu kertas soalan yang sama untuk sekolah-sekolah di Negeri Selangor. Untuk tak kisahlah tahun 6 ke, tahun 5 ke, tahun 3 kan, sama. Itu maknanya standardized kan? Standardized. Betul. Sampai kepada guru-guru di sekolah itu tidak mampu melahirkan pentaksiran. Sebab dia kena ngikut juga. Kan rugi kita. Rugi kita. Rugi kita mungkin inovasi lah. Oh, kita mana tahu cikgu-cikgu. Tak, di sini apabila kita pergi kepada standard based assessment, kita mahu bukan saja guru, kita mahu mak bapak dan murid-murid mengambil bahagian secara aktif dalam aspek pentaksiran. Tapi kalau kita sudah kawal dia dengan memberikan soalan ataupun orang kata instrumen yang sama,
Rugi Adakah kita. itu bermakna kita tidak mengatakan bahawa ujian ataupun peperiksaan tu tidak boleh diadakan di sekolah dalam PBD? Tetapi yang standardized tu yang tak boleh. Atau bagaimana Dr. Boril? Betul. Betul Betul. Yang kedua tu Dr. Jamil, yang standardized tu jangan diletak dalam standard based assessment. Yang standard based tu jangan diamalkan dalam standardized assessment. Dua berbeza. So kalau dicampurkan kita tidak dapat faedahnya. Kita akan dapat faedah lebih kalau kita ambil dua-dua. Maknanya standardized kita ambil, standard based pun kita ambil. Yang jalan secara berjalan tu kita pakai standard based. Yang dekat ujung tu kita pakai standardized. Okey. Jadi maknanya kita harap kita tidak mengelirukan PHL apa ni, di mana kita tidak membuang langsung peperiksaan. Kita dah beberapa jangan. kita tak buang peperiksaan kan. Rugi kita. Kita tak buang summative assessment. Rugi kita. Summative assessment kita mesti ada. Yes. Sebab kita punya ialah nanti ada formative itu adalah ada preparatory. Betul. Summative itu ialah confirmatory. Nak confirm apa yang dipelajari tu. Maknanya kalau kita tanam pokok, kita dah tanam dengan cantik, kita bagi baja elok, apa semua, kan? Dan harapannya selalunya kalau pokok itu dibaja dengan elok, diberi pengairan yang elok, racunnya dikawal, hasilnya baik. Betul. Dan kita ukurlah nanti betul ke tidak di ujung pokok itu memang hasilnya baik. Ya, itu summative-nya kan? Summative-nya. Tapi dalam perjalanan untuk berbuah, pernah tanam durian tak Dr. Jamil? Cakap aja tak pernah. Mati. Pernah tanam tapi mati lah. Tanam durian tu ada yang 2,5 tahun, ada yang 5 tahun. Kan pernah tanam kelapa kan? Yeah. Kelapa kalau mak bapak kita dulu 7 tahun. 7 tahun. Sekarang 2,5 tahun dah buah. Dah buah. Okey. Adakah ia dijudge masa kelapa tu berbuah saja? Tidak kan? Ya. Daripada tiap tu kita tengok perkembangannya. InsyaAllah, kelapa aku semua subur lah. Tapi belum berbuah. Okey. Maknanya dia tengok tu. Itu formative. Ujung berbuah tu, itu summative. Apatah lagi formative tak boleh di-standardize. Kan? Nak standardizekan formative. Ada formative. Lagi teruk Yang summative pun kita kata tak boleh kan di-standardize. Antara ukuran saya tanam pokok tu, ujung tu dengan ukuran Dr. Kodri tentu tak sama kan. Antara satu kebun ni kebun yang lain tak sama, tak payah disamakan pun tak apa kan. Betul. Kita cerita usaha kita untuk membangun anak-anak perlu ada ruang pentaksiran formatifnya. Kita perlu ada juga standard based assessment-nya di mana sekolah diberi ruang dan peluang untuk membangun pentaksirannya sendiri berdasarkan standard. Lagi sekali Datuk, kita berubah tadi daripada peperiksaan ke pentaksiran bukan bermakna kita membuang peperiksaan. Ulang sekali lagi Dr. Jamil. Ulang sekali lagi yang itu. Bila kita kata berubah daripada pendidikan berorientasikan peperiksaan kepada pendidikan berorientasikan pentaksiran, apa ni? Bukan bermakna kita membuang peperiksaan itu. Dalam episod lepas, rasanya kita boleh adakan peperiksaan, tetapi jangan di-standardkan atau it's not to be standardized. Satu lagi, bukan tidak diwajibkan. Bila dah diwajibkan, tu dah di-standardize kan? Bagaimana kalau tak dengan sendirinya tidak diwajibkan, tidak pada semua. Tapi ada. Boleh ada. Tidak salah. Kita tidak menyalahkan untuk tak ada. Betul. Tapi kan dulu kalau kita tak ada pentaksiran, Dr. Jamil, kita hanya ada peperiksaan. So macam mana nak mengukur kejayaan anak kita sebab pentaksirannya tak ada. Tapi sekarang bila pentaksiran dah ada, kejayaan pentaksiran dah ada, kejayaan peperiksaan dah ada, jangan buang peperiksaannya. Rugi kita. Dr. Kodri, ini satu isu yang agak besar juga saya rasa. Saya rasa agak besar juga. Kalau selama ini kita mengharapkan lembaga peperiksaan untuk menghasilkan instrumen pentaksiran instrumen yang standardnya tinggi. Yang sebab dia dah dijaga validity-nya, dijaga reliability-nya, dijaga dengan semua perkara dijaga. Tak ada error, kecukup-cakupannya, relevan semua dah dijaga. Tapi kita boleh beri kepercayaan kepada guru untuk membuat pentaksiran. Good. Sama ada formative ataupun summative. Good. Okey, 1980-an sehingga 1990-an datang standard based assessment mula di US dan disambut di seluruh Australia semua disambut.
Sampai 20 tahun selepas itu, research menunjukkan memang ada kelang kelibut lagi. Memang ada kelang kelibut. Rupanya apabila kita berganjak nih, Dr. Jamil, dia ada 4 fasa. Okay. Forming, storming, lepas tu apa lagi? Norming, performing. Sebelum sampai perform ni, dia ada 3 tu. Maknanya forming, storming, norming, dan performing. Okey, sekarang ini storming ni ada negara berlaku sampai berpuluh tahun, Dr. Jamil. Tak settle lagi. Tak settle, masih storm. Storm ni maknanya yang tak setuju ramai, yang setuju pun ramai gitu. Dia ada storming. Dan memang kita perlu lalui. Sebab kalau ada 10,000 sekolah, bukan semua sekolah menerima gitu sahaja. So mesti ada juga, ada storming tu. So sekarang kalau kita masih dalam storming, sabarlah. Kita ada usaha-usaha menormingkan dan hasilnya nanti hujung akan performing. Dan apabila kita berganjak daripada peperiksaan kepada pentaksiran ni, yang akan mendapat faedah yang paling banyak adalah anak-anak murid kita. Adalah anak-anak cucu kita yang akan dapat faedah. Maknanya kalau kita tak ubah sekarang, Dr. Jamil, ya Allah, apa akan jadi pada anak cucu kita? Sekarang Dr. Jamil depan ada DR. Nama saya pun depan ada DR. Ya. Tapi kita jadi sekarang ni atas usaha siapa? Mak bapak kita kan? Kalau mak bapak kita tak berusaha sekarang, dulu kita tak jadi macam ni kan? Okey, anak cucu kita macam mana? Ya. Kita kena usaha juga sekarang. Kena usaha. Mak bapak kita dah sediakan kita untuk menduduki peperiksaan. Kita dah tahu kat situ. Tak boleh. Tak boleh anak cucu kita juga macam apa yang mak bapak kita usahakan kita. Kita mesti mengusahakan sesuatu yang lebih baik supaya anak-anak cucu kita jadi lebih baik. So kita kena berganjak kepada pentaksiran mau tak mau. Mau tak mau kena. Kita tak nak anak-anak kita tertinggal, mau tak mau. Agak-agak bila kita sampai ke peringkat forming sebelum kepada performing, Dr. Sebelum pada Malaysia performing, norming tu insya-Allah sekarang ni Dr. Jamil, sebenarnya yang tak setuju tu adalah sebahagian kecil. Kalau kita pergi yang setuju tu ramai, yang sokong tu ramai, yang dah perform pun dah ada dah. Tapi masih ada lagi yang nak storm. Tak apa. Saya rasa untuk menasihati rakan-rakan yang memegang tampuk tu, sabarlah. Kita memang menuju ke arah itu, jangan buat U-turn. Jangan balik ke zaman peperiksaan, jangan sekali-kali jangan. Berbalik tu maksudnya kita ambil semula UPSR yang macam dulu semua, juga. Lepas tu buang semua yang sekolah tu, ambil itu saja. Oh jangan, rugi kita. Rugi kita. Apa akan jadi pada anak-anak kita? So, perubahan ini Dr. Jamil bukan saja peringkat rendah, juga peringkat menengah, peringkat universiti. Juga mesti berlaku macam tu. The combination. Maknanya zaman pentaksiran. Yang di dalamnya ada pentaksiran serta ada peperiksaan. Jangan buang peperiksaan. Jadi yang di dalamnya ada formatifnya dan juga ada summatifnya. Kita bercerita tentang formatif summatif di dalam episod akan datanglah. Besar juga tajuk itu ya, Dr. Kodri. Formatif summatif ini sebab dia berkaitan dengan standardized dan standard based assessment tu tadi kan. Kena faham betul gitu. So hari ini mudah-mudahanlah, tapi saya tak yakin sekali dengar akan faham. Cuma selitkan di dalam hati kita nak memahami standardized dan standard based. Cuma yang dimelayukan ialah distandardkan berasaskan standard. Dua-dua tu lain. Distandardkan tu bukan berasaskan standard, berasaskan standard tu tidak distandardizekan. Pegang yang tu. Dr. Kodri, kita pakai baju yang sama. Dulu batik lah. Tapi walaupun saya pakai coklat, Dr. Kodri pakai hijau sikit ni. Itu kita standardize kan ke standard tadi? Itu yang susah betul tu. Di-standardize kan kalau sama-sama pakai coklat agaknya gitu. Di-standardize tu kalau kita berpakat, ini tak berpakat. Iya. Saya tak jangka Dr. Kodri pakai baju macam seakan-akan tapi tak samalah. Di standardize tu kalau sama semua. Sama semua. Kita dah pakat pula. Itu di standardize. Tapi kalau tak pakat, standard base. Standard base kan? Standardnya batik. Tapi lain-lain pun tak apa. Lain pun tak apa. Waduh. Kan, gitu kan? Itu rasa kalau kau nak memahami dengan cara mudah lah apa beza antara standardized dengan standard base. Assessment. So andai kata ianya mengelirukan tak apa. Ini ada storming level. Tetapi untuk rakan-rakan di luar sana, pesan kami berusahalah untuk memahami dan mampu membezakan antara distandardkan dan berasaskan standard. Okey, jumpa lagi rakan-rakan penonton dalam
Dr. Jaka bersama episod podcast pendidikan episod yang ke-69. 69 yang ini 68. Kita akan jumpa dalam episod 69 dalam tajuk dan isu yang lain lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.